A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, hari ini kita akan sambung kita belajar tentang bagaimana bimbingan Rasulullah SAW berubat dengan madu, berbekam dan juga kai. Jadi kita akan belajar sesuatu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana bimbingan Rasulullah SAW berubat dengan madu, bagaimana berubat dengan berbekam dan juga kai, iaitu dengan besi panas. Jadi kita nak tahu pandangan bagaimana Rasulullah SAW membimbing manusia di mana dipenakan bagaimana rawatan menggunakan madu, bagaimana rawatan menggunakan berbekam dan juga menggunakan kai. Jadi supaya kita ini akan menjadi cerdik dah bahawa mana di dalam Islam adanya perubatan, dan kita kembali dengan perubatan yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu berbekam dengan madu dan kai. Jadi kai ni apa dia? Nanti kita dengar daripada YDP Persatuan Perubatan Sunnah kita, Ustaz Haji Zaidi bin Tahirin, dan itu iaitu memulakan pendidikan agama di Pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Lepas tu mengambil Pak Senawi di Madrasah Nazar Bukit Besar Kedah. Dan melanjut ke Universiti Al-Azhar dalam bidang pengajian Islam dan bahasa Arab. Mengikut daurah musim panas di Darul Mustafa Hadramaut, Yaman bersama Habib Omar Al-Hafiz. Dan mengikut daurah Tahfizul Quran di Karachi, Pakistan. Guru di Sekolah Menengah Agama Tinggi Sungai Manggis, Selangor. Dan penolong pengurus Pusat Agihan Zakat Selangor, penyelaras Masjid Daerah Gombak, dan juga guru hadisnya ialah Syekh Abdul Hadi dari Syria, dan juga Dr. Omar Hashim daripada Universiti Al-Azhar, dan juga beliau juga adalah pencipta bahasa Arab kaedah mudah, iaitu dalam tempoh yang singkat. Jadi di sinilah kita sama-sama, di mana kami lebih khusus daripada mengenai perubatan cara sunnah Rasulullah SAW lebih 20 tahun yang kami buat, yang kami lakukan dan kami praktikal. Ilmu itu bila kita amal, bagaimana relevannya perubatan cara sunnah Rasulullah SAW ini sehingga akhir zaman ini merawat penyakit-penyakit moden. Jadi di sini yang kita kena ambil, umat Islam jangan lepaskan ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada anda semua supaya anda tahu dalam Islam rupanya ada perubatan yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Hari ini topik tajuk kita ialah bagaimana Rasulullah SAW dengan madu dan juga dengannya berbekam dan juga kai. Jadi di sinilah supaya kita mendapat ilmu yang memberi manfaat, dan kita akan belajar bahawa kita tahu ulama-ulama dahulu mempunyai ilmu, subhanallah, bukan sekadar ilmu fiqh, tetapi mereka tidaklah seperti zaman sekarang. Kalau ni ilmu perubatan macam tak tahu apa-apa. Jadi ilmu perubatan tu macam mereka pelik sangat. Jadi sebenarnya kalau kita kaji pada ulama-ulama yang dahulu, ulama-ulama dahulu, ilmu perubatan itu bagi mereka manusia ni sakit dia zahir dan batin. Maknanya rohani mereka jasmani. Baik rohani mereka, baiklah jasmani. Kalau misal rohani itu tidak baik, ada sifat ragu-ragu apa dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW, maka bagaimana untuk manusia itu mendapatkan penawar yang di mana Al-Quran itu adalah gedung ilmu. Di dalam Al-Quran itu kesempurnaan. Dalam Al-Quran itu lengkap dengan ilmu perubatannya. Dalam Al-Quran itu lengkap dengan menceritakan rahsia-rahsia tentang madu, minyak zaitun, habatus sauda dan sebagainya. Jadi umat Islam apabila kita nak menjadi seorang yang di mana kita ambil balik ilmu-ilmu, di mana kalau ustazah banyak berkawan-kawan dengan kawan rakan-rakan di luar sana yang bukan Islam, mereka pakar-pakar dan mereka adalah bidang pakar-pakar kecantikan dan sebagainya. Mereka memang mengagungi dengan madu, ialah salah satu ialah ubat yang mereka guna untuk merawat masalah-masalah kecantikan dan sebagainya. Jadi madu itu ada salah satu, dan keduanya ialah bekam. Itu dia kata yang kita umat Islam kena
ya, ambil balik. Ini ialah daripada kita ambil apa daripada Al-Quran dan apa daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma bagaimana untuk kita nak olahkan, bagaimana untuk kita faham. Sebab Ustazah akan kongsi ilmu Ustazah 20 tahun, lebih 20 tahun Ustazah buat perubatan cara sunnah Rasulullah SAW mengatasi mereka yang mana kes-kes yang dah kronik, yang di mana reject, mereka dah tak boleh nak buat sehingga pesakit tu dihantar ke rumah mereka dan beri masa selama seminggu baru Ustazah bantu mereka merawat cara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nak membuktikan benarnya Allah, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustazah jemput Ustaz maknanya akan menceritakan bahawa hadis-hadis yang sahih ni supaya kita berpegang daripada apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul. Jemput Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, pentadbir sekalian alam, pengurus kerajaan langit dan bumi, pencipta alam ghaib dan alam nyata, penyembuh segala penyakit zahir dan batin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat sekalian alam, petunjuk jalan kebenaran, imam sekalian para nabi dan juga para rasul, qudwah, ikutan sekalian manusia dan juga jin, pembawa syafaat di yaumil qiyamah. Selawat dan salam juga kepada kaum keluarganya yang tercinta, para sahabat yang berjuang menegakkan panji-panji Islam, dan ulama-ul amilin yang berjasa di sepanjang ukiran sejarah yang penuh kegemilangan. Alhamdulillah wa syukranillah. Pada malam yang berbahagia ini, kita bertemu sekali lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan sambung pembelajaran kita yang kita menggunakan kitab At-Tib An-Nabawi. Ini adalah antara sumber rujukan dalam perubatan Nabi SAW karangan Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. Pada malam ini insya-Allah kita akan bahaskan satu fasal, faslun fi hadiyihi sallallahu alaihi wasallam fil ilaj bi syurbil asal wal hijamah wal kai. Kita akan bincangkan satu fasal muka surat 41. Baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua fil ilaj, di dalam merawat bisyurbil asal, dengan menggunakan minuman madu, wal hijamah, dan juga bekam, wal kai, dan juga kai, dan kai itu adalah besi panas. Jadi alhamdulillah, pada saat ini, sebagaimana yang kita bicarakan sebelum ini, alam sangat tidak mesra dengan kita sekarang ini. Gejolak-gejolak alam berlaku di seluruh dunia. Air di lautan bergelombang, banjir di sana sini, letusan gunung berapi, dan angin ribut taufan, dan macam-macam lagi. Mudah-mudahan malapetaka ataupun bencana-bencana yang menimpa ini menyedarkan kita dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi kesadaran kepada kita, bertaubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bencana-bencana ini bukan semata-mata fenomena alam, bukan semula jadi, tetapi ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala lantaran dosa-dosa yang semakin banyak, semakin berleluasa kezaliman, dan tanggungjawab untuk melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar semakin berkurangan. Dengan kesalahan-kesalahan yang berlaku disebabkan oleh tangan-tangan manusia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala malapetaka ini agar kita segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup tinggalkan perkara-perkara lagha, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang mendatangkan kelalaian kepada kita. Mari kita kembali semula mengingati Allah, menyebut nama Allah, membuka semula Al-Quran, membaca Al-Quran, solat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah siang dan juga malam, sama ada waktu berbaring, waktu duduk ataupun waktu berjalan. Ingatilah Allah Subhanahu wa taala. Pasti apa yang berlaku sekarang ini lantaran daripada dosa-dosa manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah muncul gejolak-gejolak, bencana, kerosakan, kefasadan di atas muka bumi ini, sama ada di daratan ataupun di lautan, berpunca daripada kejahatan tangan-tangan manusia. Berpunca daripada kezaliman yang dilakukan oleh manusia. Berpunca daripada manusia yang semakin jauh daripada Al-Quran, semakin jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang semakin leka dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, membesarkan budaya maksiat, membesarkan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyanjung yang tak sepatutnya disanjung. Ya. Kerana angkara-angkara inilah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala turun. Gejolak alam semakin nyata di hadapan mata kita. Kita nak tunggu apa lagi? Apakah kita nak menunggu Allah Ta'ala, ya, terlingkupkan Allah Ta'ala, lenyapkan alam maya ini, baru kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Diharapkan Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu hati kita untuk kita bersegera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mari kita, ya, mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala, jaga adab-adab, ya, jangan, ya, mengumpat, ya, sesama umat Islam, jangan, ya, menjatuhkan maruah orang lain, jangan korek-korek rahsia orang, nanti Allah Taala akan korek rahsia-rahsia kamu. Ya, jaga adab-adabnya, jaga tingkah laku kita, ya, supaya, ya, semuanya dalam keadaan selamat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Taala, ya, angkat semula, ya, azab, bala bencana, malapetaka yang berlaku sekarang ini, ya, dan insya-Allah mudah-mudahan dunia akan kembali aman seperti, ya, dahulu kala. Wahai sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita pergi kepada perbahasan kita pada malam ini, insya-Allah, ya, di mana pengarang kitab ini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Kitab ini, ya, sudah, ya, ratusan tahun, ya, kitab ini sudah ratusan tahun, ya. Saya sebut, ya, setiap kali saya mengajar, ya, saya sebutkan ini, ya, supaya, ya, orang di luar sana kata, ya, di mana rujukannya, apa rujukan, apa kitab-kitabnya, ya, kitabnya terang-terang, ya, kitab Tibun Nabawi karangan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Boleh cari kitab ini, ya. Pada hari ini, pada malam ini, insya-Allah, saya akan bicarakan, ya, satu tajuk, ya, muka surat 41, ya, muka surat 41 dalam teks Arab lah, ya. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ilaj bisyurbil asal wal hijamah wal kai. Ini adalah satu fasal,
ya, yang membincangkan tentang bimbingan Nabi SAW, petunjuk-petunjuk Nabi SAW, ya, di dalam merawat. Nampak ya? Ni ya, pengarang kitab ini pun sebut ya, petunjuk Nabi SAW dalam merawat. Masya-Allah ya. Jadi ya, keraguan apa lagi yang ya, yang bermain-main di dalam kepala kita. Ya. Jadi jadilah orang yang ya, minal mutawadhi'in, ya, orang yang tawadhu', ya. Kita pelajari sesuatu yang kita tidak tahu dengan penuh adab, ya, bukan ya, bila kita tak tahu kemudian kita ya, membuat tuduhan-tuduhan liar, buat fitnah dan sebagainya, ya, itu ya, bukan akhlak ya orang Islam. Anda nak menegur tapi anda sendiri pun ya, akhlaknya ni bagaimana ya. Jadi beradab ya, jangan buat fitnah ya. Al fitnah tu asyaddu minal qatl ya. Buat fitnah itu ya, dosanya ya lebih besar daripada dosa membunuh ya. Dahsyat ya. Baik ya. Fil ilaj ya, di dalam merawat. Ini bimbingan Nabi SAW ya, tidak ada kena-mengena dengan ya, rawatan perubatan di luar sana ya. Jangan dibandingkan dengan perubatan di luar sana ya. Perubatan di luar ya, perubatan di luar lah. Tolong ya, jangan samakan ya pemikiran ya perubatan di luar dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak sama. Jadi tidak sama. Sebab tu kata perubatan sunnah dia tetap dia ada cara undang-undangnya. Jadi kalau cara pemikiran kami memang tak sama. Jadi tolong jangan samakan. Sebab tu Ustazah kata berubat dulu di luar. Jadikan pilihan perubatan sunnah ini yang terakhir. Baik ya. Fil ilaj, di dalam merawat ya, merawat sakit lah ya. Bisyur bil asal, dengan cara, dengan kaedah ya, menggunakan madu ya, dengan minum ya. Madu ya, mengikut sukatan-sukatannya lah ya, mengikut dos-dos yang diperlukan. Wal hijamah ya, dan juga ya, hijamah yakni bekam. Wal kai itu ialah besi panas. Jadi di sini ya, sebelum ini ya, pengarang kitab ini paparkan kepada kita ya, perubatan Nabi SAW, alaikum bisyifa'ain ya, hendaklah kamu berpegang teguh dengan dua jenis penyembuhan, Al-Quran wal asal ya, iaitu Al-Quran dan juga ya, dan juga madu ya. Jadi itu salah sebahagian daripada ya, perubatan ya, ada menggunakan madu, ada menggunakan Al-Quran. Pada malam ini Nabi SAW pula ya, menceritakan ya, perubatan ya, di dalam Islam ni ada perubatan yang dinamakan hijamah ya, hijamah yakni berbekam. Jadi bekam ini ya, memang ada dalilnya ya. Jadi bekam ini salah satu ya, ataupun salah satu cara ataupun kaedah pengubatan perawatan di dalam Islam ya. Dan yang ketiganya ialah kai ya. Fi sahih al-Bukhari an Sa'id bin Jubair an ibn Abbas an ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi thalathin syurbati asalin wa syartati mihjamin wa kayyati narin wa ana anha ummati anil kai. Ya, hadis sahih akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Ibnu Majah. Ya, hadis ini adalah hadis sahih. Ya, sekali lagi saya tegaskan, hadis ini adalah hadis sahih ya. Jadi ya, jangan bawa cerita ya, apa yang dipaparkan ini ya, hadis dhaif lah, apalah semua gini, dan kita tolak ya, kata pula ya, yang bukan-bukan, keluar pula perkataan sesat lah apa benda ya. Berhati-hati dalam tutur kata ya, berhati-hati dalam tutur kata. Hadis ini hadis sahih ya. Saya sebutkan, jadi anda boleh cari ya, buktikan sendiri ya, hadis ini ya. Termaktub di dalam kitab ini. Yang paling bagus anda cari kitab Arab tu ya, kitab Arab ni ya, cari yang kitab Arab ni ya. Kitab di Melayukan, jadi kitab Arab ya. Jadi hadis ini ya, riwayat Bukhari ya. Baginda Rasulullah SAW ya, bersabda asy-syifa fi thalathin ya, penyembuhan itu berlaku pada 3 perkara. Ini kata Nabi SAW. Kita nak percaya kalam siapa lagi kalau tidak
kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap seperti pakar-pakar. Ya, kita kalau dengar pakar tu masya-Allah ya, macam dah tak ada benda lain lah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih daripada pakar. Ya, jangan bandingkan di antara Nabi dengan pakar ya, pakar ini tak sama. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertutur kata tu, tutur katanya itu ialah ya wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya la yantiqu anil hawa, ya tak bertutur mengikut hawa nafsu, ya bukan. Ya, malahan ya semua tutur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu ya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betulkan sikit ya cara pemahaman kita. Ya, kalau ya di sini ada kata pakar, di sini kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, jangan anda samakan ya. Dia tak boleh kita samakan pun tak boleh. Ya, pasti kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi ya daripada ya kalam daripada pakar apa segala pakar pun ya. Tak boleh ya, salah ya, cara penilaian kita tak betul. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah ya selepas Al-Quranul Karim ya ialah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cara pemikiran kita ya. Mana kita nak letak ni? Ya. Jadi bila depan kita ni ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya hadis itu pula sahih, maka ya dia mestilah diletak yang tertinggi selepas Al-Quran dialah. Ya, yang lain tak boleh. Ya, tak boleh mengatasi. Katalah ya pendapat ya pakar ini kata oh tidak, ya tak boleh pakai. Ya, tak boleh pakai. Ya. Sebab yang ini ayat ni dia menjelaskan kan, hadis ni menjelaskan ya 3 penyembuhan. Ya, 3 penyembuhan. Maknanya kalau kata 3 penyembuhan, 3 cara penyembuhan dengan madu, bekam dan juga kai. Jadi ada pilihan ya, umat Islam tu diberi pilihan ada 3 dan bagaimana mengikut sakit-sakitnya. Jadi sebagai umat Islam, kalau ini daripada Rasulullah SAW, aku percaya. Kena ada jiwa macam tu. Kalau ini dari Nabi Rasulullah SAW, aku percaya. Jadi dahulukan apa yang disarankan oleh Allah dan juga Rasul. Itu yang kita kena pegang betul-betul. Umat Nabi Muhammad SAW, apa dari Nabi, ya benarlah Allah, ya benarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada ragu daripada apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Jadi sesiapa yang kita bekam, ya kita amalkan bekam dan supaya kita mendapat ilmu bekam yang betul mengikut apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata kadang-kadang orang Islam ni dia tak tahu bekam ni dunia barat, dunia luar. Ya, di negara luar pun bekam ni di mana-mana mereka percaya pada bekam. Tetapi bekam sunnah Nabi ni bagaimana? Yang diajar oleh Rasulullah SAW, ya, bagaimana bekam mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, itu yang akan, ya, persatuan akan ajar, ya, kepada masyarakat supaya kita tahu, oh, bekam sunnah Nabi macam ni. Supaya kita mendapat, ya, erti penawar, benarlah Allah, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, asy-syifa ya fi thalathin ya. Penyembuhan itu ya berlaku pada 3 perkara. Jadi dalam hadis ini disebut 3. Dalam hadis yang lain ya baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan mengikut keadaan pada waktu tu ya. Nabi ada menyebutkan tentang ya madu dan juga Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang ruqyah ya dan juga ya dengan ya rawatan-rawatan yang lain. Tapi dalam sini ya Nabi sebutkan ya penyembuhan itu berlaku pada 3 perkara. Yang pertamanya surbati asalin ya, iaitu ya minum ya madu tu. Ya, minum madu ya dengan ya sukatan dos yang betul sebagaimana hadis sebelum ini. Ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa saudaranya ya sakit perut ya. Bila sakit perut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perintahkan ya asqihi asalan ya, beri dia minum madu ya. Jadi minum yang pertama tak sembuh, malah tambah sakit lagi. Minum yang hari yang kedua pun tak sembuh lagi, malah bertambah sakit lagi. Nabi suruh asqihi asalan lagi ya, balik ya, bagi dia minum madu tu ya. Hari yang ketiga bagi makan madu ya, dan hari yang keempat
sahabat Nabi SAW datang balik bertemu dengan Nabi SAW dan beritahu ya saudaranya telah pun sembuh seperti sedia, kala malah ya kelihatan lebih sehat daripada sebelum ni lagi. Subhanallah ya. Lantas baginda Rasulullah SAW sebutkan ya, sadaqallah ya wa kadzaba batnu akhik ya. Maha benarlah Allah Subhanahu wa taala, maknanya betul ya apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ya, sahabat yang sakit perut itu ya, ubatnya ya ialah madu. Itu betul, sadaqallah ya, maha benar Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzaba batnu akhik ya, dan ya pendustalah ya perut ya saudara kamu itu. Jadi maknanya dalam perut saudaranya tu ya mengandungi ya zat-zat yang tidak baik ya, zat-zat racun-racun ya yang ada di dalam tubuhnya itu kuat sangat. Jadi tak cukup dengan satu dos ya. Jadi perlu kepada 3 kali dos, yang hari yang keempat barulah ya keseluruhan ya penyakit-penyakitnya, zat-zat yang tidak baik dalam tubuhnya ya keluar dan hilang dan sembuh ya sama sekali. Ya. Jadi itu ya kehebatan tentang madu ya. Pun begitu sahabat-sahabat sekalian ya, kita perlu dalami ya. Cuma malam ni saya cuma cerita hadis ya. InsyaAllah dalam kelas-kelas kita akan datang ya, kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala ya, kita akan bincangkan betul-betul ya tentang madu tu ya. Madu yang bagaimana bentuknya, macam mana kandungan air dia tu ya, bagaimana ya tempatnya di mana, macam mana nak mengenal ya madu tirua dengan madu yang asli, bagaimana kita nak tahu madu yang grade-nya ya, grade yang paling bagus sekali ya. Dan ada madu tapi ya barangkali ya bagus untuk kita buat kuih ke buat makan minum ni okey lah ya. Makanan sihat lah, makanan sehat, tetapi ya untuk nak merawat penyakit-penyakit tertentu barangkali ya kurang sesuai ya. Jadi itu insya-Allah ya kita akan bicarakan dalam kelas-kelas kita ya. Cukup ya kita bincangkan ya, pengarang kitab ini pun ya dia bawakan hadis ini sebagai kesinambungan ya daripada perbahasan tentang madu. Jadi madu ni kita dah bahas dah ya sebelum ni. Yang seterusnya ya, penyembuhan yang kedua kata Nabi SAW ialah wasyartati mihjamin, sayatan ya, bekam ya. Bekam itu ya menggunakan sayatan ya, menggunakan ya seperti pisau ya, kemudian disayat ya. Dia bukan sampai dalam pun, dia cuma lapisan kulit ya paling atas sekali ya, disayat tu ya. Alhamdulillah ya, saya ya ustazah ya dan kami satu keluarga, alhamdulillah ya kami telah mendalami ya, kita ikut daurah daurah tentang bekam ya di Jakarta ya, di Indonesia. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat di sana ya, mereka ya telah bersungguh-sungguh lah ya, mereka bersungguh-sungguh untuk memartabatkan ya bekam ni, masya-Allah ya, sehingga ya bekam ya, yang kami pergi kursus di Jakarta tu ya, Kementerian Kesihatan ya negara Indonesia itu iktiraf ya bekam ya, pusat bekam tu ya, dengan ya bangunannya yang 4 tingkat ya, kemudian ya kebersihannya dengan ketelitian dia, SOP dia sama seperti dia macam hospital. Dia bukannya bekam-bekam saja-saja macam tu, tempat kalau nak buang darah tu macam mana. Dan dia lebih menggalakkan sayatan, dia tak menggalakkan tusukan kan. Maknanya kita sampai madang kat situ kan. Kena madang tu, bukannya magang yang khususnya bukannya 1 hari, khususnya dekat seminggu, lepas tu praktikal. Magang tu praktikal. Magang tu praktikal sebab dia nak tunjuk, nak pastikan ya kita jangan bila kita sayatan tu jangan terlebih daripada bahagian tu akan memudaratkan. Jadi sebab itulah bila kita ikuti ya kursus mereka, subhanallah, maknanya bagaimana di hospital di sana ya mereka boleh terima ya perubatan bekam
di mana mengikut SOP yang dikehendakinya. Maknanya setiap jarum, setiap barang atau apa pun mesti sterilkan. Mesti disterilkan. Dan dia ada mata pisau dia tu, ada dia punya mata dia tu. Subhanallah. Itu memang sungguh luar biasa ya, yang hanya ada di Indonesia. Dan subhanallah ya, kita orang pergi kat sana memang Masya Allah. Mana kita boleh terima lah. Dia pun kalau nak buang pun dia ada warna dia semua tu. Bagai pastikan ya, benda darah ni tak boleh buat main-main. Benda darah. Jadi jangan guna. Kenapa dia kata tak boleh guna tisu. Ya, tak boleh guna tisu. Dia bagi asbabnya. Bagaimana setiap tu. Subhanallah. Maknanya itu yang ada di Jakarta. Sampai dia ada satu hospital. Memang bekam dan dia ada satu ambulans lagi. Kalau berlaku apa-apa, maknanya apa-apa, diorang akan ada satu tempat makna kecemasan dan ambulans disediakan. Kalau ketiga bekam ada berlaku apa-apa. Jadi di situlah ya, subhanallah, itu ada di Jakarta. Maknanya mereka ikut SOP, makna kesihatan tu memang kami nampak tak boleh, kerana kat Malaysia tu InsyaAllah maknanya pengalaman yang kami lalui itu ya, InsyaAllah mudah-mudahan satu hari nanti ya kita dapat buat ya pusat bekam yang subhanallah SOP dia seperti macam kat hospital lah. Betul lah SOP Malaysia. SOP dia masya-Allah ya, sehingga ya para doktor di sana ya berpuas hati. Malah yang salah seorang tenaga pengajarnya adalah doktor ya. Salah seorang tenaga pengajarnya ialah seorang doktor ya, doktor betul ya. Cuma ya dia mendalami dalam soal hijamah ini dalam bekam ya, dan dia maknanya gabungkanlah ya di antara ya ilmu sunnah ini ya dengan SOP perubatan ini ya digabungkan ya, dan mereka ajar kepada kami lah ya. Jadi alhamdulillah ya, mereka ajar semua tentang ya keadaan tubuh ni bagaimana ya, urat-uratnya semualah ya diajar, masya-Allah ya. Jadi walaupun ya kami bukan keluaran kuliah perubatan, tetapi ya dengan program kursus-kursus yang seperti itu yang mendapat penjelasan daripada doktor tu sendiri ya tentang ya keadaan tubuh kita, mana tempat yang sesuai ataupun tidak sesuai untuk dibekam ya, jangan terkena urat, macam-macam lagi lah ya. Seminggu ya kursus tu subhanallah ya memberikan info yang sangat baik ya, dan kemudian diikuti dengan magang tu tadi ya. Magang tu maknanya praktikal ya. Maknanya kami semua ya kena ikut lah ya, kena ikut praktikal. Lepas program kursus tu ya kena praktikal ya, kena buat sayatan sendiri ya, macam mana ya nak lap dia ya, sehinggalah sampai selesai ya proses mahir betul-betul sampai kita tahu nak masukkan pisau dia tu macam pisau doktor kan. Bukannya pisau biasa, pisau hospital tu kan. Kita pisau nak belajar khusus itu. Nak betul-betul pisau tu jangan disentuh langsung dia ni. Ya Allah, subhanallah. Memang itulah pengalaman yang paling indah ya bila kita belajar tentang bekam. Dan seorang doktor bagaimana dia relatekan dengan SOP, dengan perubatan sunnah hingga mampu membuat sebuah hospital bekam di sana. Subhanallah. Itulah dan insya-Allah sambung lagi ya. Wa kayyatin narin ya, dan juga penyembuhan yang ketiga ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan menggunakan kai ya, kai daripada api ya. Jadi kai ni ya adalah ya macam besi tu kemudian dipanaskan dulu ya, dia dipanaskan ya, kemudian ya kemudian dicucukkan ya, dicucukkan ke tempat sakit tu ya, katalah tempat luka kat sini ya. Besi ni dipanaskan kemudian diletak ni ya, itu namanya kai ya, besi ya, wa kayyatinar ya, besi daripada api ya, maknanya besi yang dipanaskan ya. Wa ana anha ummati anil kai ya, dan ya aku yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam anha ummati ya, Nabi SAW melarang umat-umatku ya, maknanya Nabi melarang umatnya ya anil kai, daripada menggunakan kai ya. Jadi kai ini memang salah satu ya satu perubatan, dan ya kesannya pun ya masya-Allah ya dapat menyembuhkan penyakit ya, tetapi ya Nabi SAW tidak galakkan, Nabi melarang umatnya ya. Jadi jangan gunakan ya kai ni ya. Ya, dan ya kai ini ya dia adalah pilihan yang
terakhir, ya. Pilihan yang terakhirnya umpamanya ya menggunakan ya ubat-ubatan seperti madu, ubat-ubatan seperti hijamah ni bekam, dah diruqyah lah, dah di itu, dah ini apa semua dah guna dah ni ya, tapi tak sembuh juga ya. Kalau dicadangkan dengan kai, itu maknanya pilihan yang terakhir ya. Dia tidak boleh ya sakit-sakit terus ya gunakan kai, tak boleh. Ya, Nabi ya melarang wa ana anha ummati ya anil kai, ya, daripada menggunakan besi yang dipanaskan ni, tak boleh ya. Jadi walaupun 3 penyembuhan yang Nabi SAW sebutkan, ya, 2 ya Nabi SAW galakkan, tapi 1 Nabi SAW tidak galakkan. Nabi tak benarkan ya menggunakan kai ya besi yang dipanaskan walaupun dia menyembuhkan. Nampak tak ya? Jangan berfikir ya asal menyembuhkan ya guna. Tak ya, samalah seperti ubat-ubatan haram ya. Jadi kalau Nabi memang suruh berubat ya, tetapi kalau ya perubatan itu bercampur aduk di antara al-halal wal haram ya, Nabi menegah. Samalah seperti ini ya. Ini tidaklah sampai ke haram, tetapi ya membahayakan ya, sebab menggunakan besi yang panas ya, besi daripada api tu ya, itu membahayakan. Lantas kerana itu, walaupun itu salah satu kaedah ya untuk penyembuhan penyakit, tapi Nabi SAW melarang umatnya daripada menggunakan kai ya. Jadi ya jelas ya di sini baginda Rasulullah SAW menyebutkan ya 3 jenis penyembuhan. Dan hadis ini ditashihkan ya, diriwayatkan juga akhrajahu Ahmad wal Bukhari ya, disebut di dalam riwayat Ahmad ya, dan juga riwayat Imam Bukhari ya, dan status hadis ini ialah hadisnya sahih ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih ya. Jadi kalau di hadapan kita hadis sahih, ni ya, di hadapan kita hadis sahih, apakah kita biarkan benda itu berlalu begitu saja? Ya, kita biarkan. Oh, hadis ini sahih ya, ya sudah. Ya. Kemudian belajar yang lain pula. Kita tinggalkan begitu saja. Ya, kenapa? Ya, bila hadis ini sahih, kenapa di dalam jiwa kita ya tidak timbul ya satu perasaan ya? Benda ni betul, benda ni sahih, benda ni datang daripada Allah dan juga Rasul SAW. Kenapa umat Islam ya tidak bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, bersungguh-sungguh untuk mempraktikalkannya, ya, modernkan. Ya, kalau dahulu hijamah ya bekam tu menggunakan tanduk. Ya, itu cara lama. Ya, bukan ya bila ada orang gunakan tanduk kita pelekeh dia, perhina dia, apa segala macam, pejatuh dia, ya, akhirnya tinggalkan ya bekam tu. Inilah sikap ya ilmuwan kita. Ya, tidak proaktif ya terhadap ya hadis-hadis Nabi SAW. Ya, kerjanya apa? Ya, memperlekeh, memperhina. Tengok tu ya pakai tanduk ya, apa gini ya. Tengok orang ni pakai ini pula. Oh, ni tengok ya. Sukanya apa? Memperlekeh, memperhina ya, sedangkan dirinya tak buat apa pun ya. Taunya apa? Ya, bercakap lekeh orang ya. Lekeh orang, pejatuh orang ya, perhina orang. Inilah ya kerja alim-alim ya. Yang peliknya ya, ilmuwan agamawan yang jenis pelekeh-pelekeh ini yang diangkat sebagai hero. Wah, ini baru hero, ini baru ulama yang betul, inilah ulama kesukaan kita, bagus, ulama ummah ya. Inilah yang paling bagus ya. Yang kerjanya apa? Pelekeh orang ya. Orang berzikir ya, nak sebut Allah, itu pun nak dipetikai ya. Walhal dalam banyak ayat-ayat Al-Quran ya, Allah Ta'ala perintah untuk berzikir, untuk bertasbih siang dan malam, pagi dan juga petang ya, tak kira berdiri, tak kira waktu berjalan, tak kira waktu baring ya. Berzikirlah ya, bertasbihlah ya, sebanyak-banyaknya ya. Ini ya dipertikaikan, tidak ada zikir Allah. Orang zikir ramai-ramai secara berjamaah, kuat-kuat, oh bid'ah pula ya. Inilah kerjanya ya, kerja memperlekeh ya, memperjatuh, memperhina ya. Orang inilah yang diangkat, disanjung sebagai ya, inilah tokoh yang hebat.
Hebatnya apa? Ya, hebat menjatuhkan orang, hebat memperlekeh orang, hebat memperhina orang. Ya, tapi tidak proaktif ya terhadap saranan-saranan Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sebagaimana hijamah dekat Indonesia tu ya. Sebab tu ya kami kursusnya di sana. Kami belajarnya di sana praktikal ya. Oleh kerana hijamah tu memang kami tak tahu. Ya, dulu cuma belajar hadisnya tapi praktikalnya bagaimana? Sebab itu kami belajar. Ya, belajar dengan satu pusat ya yang telah diiktiraf oleh ya Kementerian Kesihatan di Indonesia. Sampai level tu ya, kerana apa ya, dibuat dengan ya masya-Allah ya, mengikuti ya, menepati ya SOP yang ditetapkan ya, dengan ya bangunannya 4 tingkat tu ya, dengan semuanya ya ada SOP-nya ya, masya-Allah, dengan peralatannya, kebersihannya, subhanallah ya, sehingga membuka mata pada pihak Kementerian Kesihatan di sana ya, akhirnya diiktiraf ya pusat perubatan tu ya. Jadi mereka proaktif ya. Kalau dahulu ya bekam itu digunakan dengan cara teknik kaedah yang kotor ya, dibuat di halaman rumah ya, yang tidak ada kebersihan, darah ya, dilap kemudian dicampak gitu-gitu saja ya. Orang yang proaktif ini ya, bila mendengar hijamah ini, bekam ini adalah merupakan perubatan yang sangat hebat, perubatan ya yang dianjurkan oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya akan paparkan ya. Pengarang kitab ni bawakan beberapa hadis lagi ya, tentang ya kaedah, teknik, cara dan juga bekam ini ya. Jadi ya, dengan keseluruhan apa yang dilakukan oleh mereka itu ya, akhirnya mengangkat martabat ya hijamah tu sendiri, bekam tu ya, bukan memperlekeh lepas tu tinggal. Ya, sangat tidak bagus ya. Saya nyatakanlah, minta maaflah kepada agamawan kita ni ya, tahunya apa, memperlekeh. Bila orang nak cuba beramal dengan ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, diperlekeh. Ya, kemudian ya membuat kenyataan yang tak betul ya. Dikatalah ya Al-Harith Ibnu Qaladah itu sebagai ya pakar perubatan orang kafir. Ya, jadi nak tunjuk bahawa Nabi SAW pun berubat dengan orang kafir. Saya nak beritahu ya, itu kenyataan yang tidak betul. Ya, Al-Harith Ibnu Qaladah itu asalnya memang bukan Islam, samalah seperti sahabat-sahabat yang lain. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga berasal daripada bukan Islam. Sahabat-sahabat yang lain kesemuanya, hampir keseluruhannya, kecuali Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebab itu digelar sebagai karramallahu wajhah, sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah tidak pernah ya sujud kepada asnam, tidak pernah sujud kepada asnam ni apa, patung-patung berhala-berhala ni. Ya, tapi yang lain ya dulunya adalah kafir ya, kemudian masuk Islam. Takkanlah kita nak kata Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tu dulu kafir ya, takkan kita nak cakap begitu. Ya, samalah seperti Al-Harith Ibnu Qaladah, asalnya memang bukan Islam. Ya, tetapi selepas daripada itu ya, dia telah memeluk agama Islam, malah digelar sebagai salah satu ya tokoh perubatan Islam di zaman ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia meninggal, dia wafat di zaman ya Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, rapatnya dia dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Harith Ibnu Qaladah ini mengeluarkan satu kenyataan, al-wiqayah khairun minal ilaj ya. Al-wiqayah maknanya apa? Berpantang itu bukan, menjaga tu lebih baik daripada merawat. Mencegah itu lebih baik daripada merawat ya. Al-wiqayah khairun minal ilaj. Jadi kata-kata al-wiqayah khairun minal ilaj ini ya adalah satu kesimpulan ya yang Al-Harith Ibnu Qaladah buat ya, hasil daripada ya berdampingnya beliau dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam lah yang mengajar Al-Harith Ibnu Qaladah bagaimana Islam itu ya menyatakan seperti ayat semalam ya, falyanzuril insanu ila ta'ami, maka hendaklah kamu perhatikan terhadap makan minum kamu, itu Islam. Ya, makan minum pun perlu dipelihara. Ya, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kulu washrabu wala tusrifu.
kamu boleh makan, kamu boleh minum, tapi syaratnya wala tusrifu, jangan kamu berlebih-lebihan. Daripada pemahaman inilah Al-Harith Ibnu Qaladah yang telah membuat satu cogan kata yang sangat hebat, sehingga sekarang semua pakar-pakar perubatan di timur, di barat, di utara, di selatan, di atas, di bawah, di bumi, di lautan, semuanya mengakui ya kata-kata, cogan kata yang telah dibuat oleh Al-Harith Ibnu Qaladah, sehingga ya ada orang yang keliru ya menyatakan bahawa kata-kata al-wiqayah khairun minal ilaj itu adalah ya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya nyatakan itu bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu adalah kata-kata yang keluar, cogan kata yang dibuat oleh Al-Harith Ibnu Qaladah ya, yang menjadi sandaran ya, ikutan ya kepada semua jenis perubatan yang ada di atas muka bumi ini. Sampai sekarang ya tak ada siapa pun yang berani nak menyanggah ya kata-kata yang telah dibuat oleh Al-Harith Ibnu Qaladah ya, seorang tabibul Islam al-awwal ya, yang dididik dan dibimbing oleh siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lagi ya gunakan konon-konon nak membolehkan ya, jadi ya benda tu nak diselewengkan. Sahabat Nabi dikatakan ya orang kafir. Ya, berhati-hati, takutlah kamu kepada Allah Taala. Ingat pesan tu. Takut kamu dengan Allah Taala ya, beristighfar tu lebih baik. Kalau kamu tak tahu tentang ya ilmu perubatan ya sunnah ni, lebih baik kamu diam ya, daripada kamu pun tebuk ni juga nak mengulas ya tentang perubatan. Jadi tu nasihat ya kepada yang pasal berdengung tu ya, yang berani sangat mengatakan Harith Ibnu Qaladah ni ya pun orang kafir ya, berhati-hati kamu berkata-kata pada sahabat Rasulullah SAW. Okey, ingat ya. Dan ada juga seorang perempuan ya yang dia kata dibentangkan dalam seminar lah apa semualah ya, dia kata dia pakar apa semua, kemudian dia buat ya kata Al-Harith Ibnu Qaladah ini adalah ya bukan Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berubat dengan orang bukan Islam, dan saya nak sebutkan ittaqillah ya, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala ya, jangan buat kenyataan dalam keadaan anda tidak kenal, anda tidak tahu, dan anda tidak mendalami ya. Jadi ya takut-takut ya anda membuat fitnah kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama memang ya mereka ya tak berani nak hukumkan ya kafir ataupun ya Islam ya. Ya mereka tak berani ya, boleh jadi Islam dan boleh jadi ya bukan, tetapi mereka tak berani nak mengatakan itu orang kafir. Tapi anda secara sembrono ya mengatakan dia adalah perawat tabib ya yang bukan Islam ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya lebih cenderung kepada ada setengah ulama yang menyatakan ya qad aslama ya, sesungguhnya dia telah pun ya memeluk agama Islam. Lebih baik kita bersangka baik ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat baik dengan dia, malah perintahkan ya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi kepada Al-Harith Ibnu Qaladah ya. Kenapa kita tidak bersangka baik ya? Kalaupun dia tetap orang kafir ya, kita tak boleh tuduh. Ulama dulu tak berani nak tuduh dia orang kafir. Boleh jadi ya, boleh jadi dia Islam, boleh jadi dia bukan Islam ya. Cuma saya lebih berhusnuzan ya apabila ya membaca tentang ya pribadi dia ya, kehidupan dia, dan kata-kata al-wiqayah khairun minal ilaj itu yang sangat bersesuaian dengan ya Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya yakin ya dia lebih cenderung kepada ya beragama Islam. Itu husnuzan saya ya. Jadi terpulanglah ya mufti berdengung nak kata dia orang kafir, bertanggungjawab kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada seorang lagi yang katanya dia ni pun ya cendekiawan juga ya, bentang ketah kerja sana sini ya, duk bawa duk jaja ya Al-Harith Ibnu Qaladah ya. Berhati-hati ya, kalam anda bertanggungjawab. Kalaulah dia ya telah Islam dan menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah ini satu dosa yang sangat besar ya, menuduh ya seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sebagai orang kafir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, saya berlepas diri
ya daripada tuduhan itu, dan saya sebutkan kepada antum semua supaya jangan bawa kata-kata ini, kata-kata bahawa Al-Harith Ibn Qaladah ini adalah orang kafir. Maka kerana itu Nabi SAW pun berubat dengan orang kafir. Kalaulah semua penyakit Nabi serah kepada orang kafir, serah kepada orang tu, serah kepada orang ini, mengapa Nabi SAW menjawab ketika sahabat saudaranya itu menderita sakit perut? Kenapa Nabi menjawab asqihi asalan? Kenapa Nabi SAW? Bab ini saya tak tahu. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini urusan dunia. Aku tak tahu. Tanyalah kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri. Tanyalah kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Tu sana sini tak ada orang Islam. Pergi kepada orang kafir. Kenapa Nabi tak cakap begitu? Kenapa Nabi SAW sendiri yang memberikan solusi terhadap seorang sahabat yang saudaranya itu menderita sakit asqihi asalan. Hadis itu adalah hadis sahih. Bagaimana kita nak menjawab persoalan-persoalan ini tadi? Yang mengatakan Nabi SAW tidak ada kaitan dengan perubatan. Perubatan ini fas'alu ahla dzikri, yang dimaksudkan ialah kepada ahli-ahlinya. Maknanya dalam Islam ini tidak ada perubatan. Sedangkan itu hadis yang pertama. Hadis ini Nabi sendiri yang sebutkan bahawa asyifa fi thalathatin, fi thalath, penyembuhan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama minum madu, yang kedua dengan bekam, dan yang ketiga dengan kai. Tapi Nabi SAW melarang menggunakan kai. Jadi cukuplah membuat fitnah. Yang difitnah tu pula orang yang hidup di zaman Nabi SAW. Ulama sendiri pun tak berani nak kata dia Islam ke dia bukan Islam. Wallahu a'lam. Cuma husnuzan saya dia mudah-mudahan dia telah memeluk agama Islam. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati. Sebab kalau banyakkan Harith bin Qaladah ni, dia banyak minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Memang bidang belakang dia tu ialah perubatan, kan. Mana bapak dia memang mengamalkan perubatan dan sebagainya. Sebab tu bertanya pada Nabi, kalau berubat dengan kata apa, macam mana? Zaman dulu ni Nabi melarang. Kalau macam mana pula anggur yang diperam, bolehkah dijadikan ubat? Rasulullah SAW melarang. Jadi benda-benda macam ni kita kena tahu. Kadang-kadang umat Islam dikelirukan. Contoh khol sendiri. Khol, alkohol, kalau kita nak tanya tentang alkohol, sebab tu kita belajar macam mana. Nampak cara yang sama, tetapi proses tu berapa lama dia akan menjadi khol dan berapa lama boleh menjadi alkohol. Itu yang ada kekeliruan yang umat Islam kena faham. Khol tu penawar, tapi alkohol itu memudaratkan. Itu kena faham. Sebab dia punya cara dia, proses dia tetap sama, tapi lamanya. Khol tu berapa lama? Maknanya menjadi halal dan dia adalah ubat yang terbaik untuk umat Islam. Tapi alkohol itu terlebih had dia punya proses peram dia tu menyebabkan akan memudaratkan orang Islam. Air nabis pun sama juga. Benda yang sama, air nabis benda yang sama, tetapi kerana apa? Tu proses-proses rendaman dia tu menyebabkan air nabis boleh diminum. Alkohol adalah selamat untuk perubatan. Tapi alkohol itu akan mendatangkan mudarat. Sebab tu kita kena faham. Itu kita kata dengan ilmu perubatan sunnah ini yang Nabi ajar kepada umatnya. Jadi di sini maknanya banyak ilmu-ilmu yang mana bila Harith bin Qaladah ni banyak buat tanya dengan Rasulullah SAW. Jadi apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Jadi kita jangan dikelirukan. Satu bila sadar dalami ilmu perubatan cara sunnah Rasulullah lebih 20 tahun. Jadi bagaimana benarnya Allah, benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat penyair seorang penyair Islam telah menukilkan kata-kata yang sangat indah. Apa katanya? Tarakal muslimuna adyanahum fata'akharu, tarakan nasara adyanahum fataqaddamu. Masya-Allah. Maksudnya tarakal muslimuna adyanahum, orang-orang Islam bila dia tinggalkan agamanya, fata'akharu, maka dia akan menjadi mundur ke belakang.
Tarakan nasara adyanahum. Orang-orang Nasrani, mereka pun tinggalkan agama mereka. Ya, mereka dah tak berpegang kepada agama yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam, dengan kitab Zaburnya, kitab Injilnya, kitab-kitab yang dahulu, mereka tak pegang lagi dah, mereka tinggalkan. Fataqaddamu, tapi dia semakin maju. Apabila mereka tidak berpegang kepada kitab-kitab yang lama, ajaran-ajaran yang telah diubah-ubah oleh tangan-tangan manusia, maka orang-orang Nasara semakin maju sebagaimana kita lihat. Tapi orang Islam, cuba tengok orang Islam ni, semua negara-negara orang Islam kita ni bila kita tinggalkan agama, fata'akharu, kita akan menjadi satu ummah yang ketinggalan. Kita menjadi ummah yang lemah, jauh terkebelakang, yang tidak dipandang oleh manusia. Masalahnya apa? Kerana kita meninggalkan agama. Kita tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, proaktif yang saya nak maksudkan tadi, proaktif lah ulama-ulamanya pun bila dah di hadapan kita ni hadisnya sudah sahih, maka kita lah yang kena membuat kajian kita. Kenapa kita tidak buat R&D tentang madu, tentang hijamah, tentang habbatus sauda, tentang minyak zaitun. Ini semua adalah khazanah-khazanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memungkiri minyak zaitun tu dengan kosmetik? Siapa yang memungkiri? Tidak ada siapa pun memungkiri. Dunia timur dan dunia barat semuanya mengakui kehebatan minyak zaitun. Dan minyak zaitun yang paling bagus, yang paling istimewa sekali, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada negara-negara umat Islam. Tapi di mana ilmuwan-ilmuwan Islam sekarang? Tidak seperti dulu. Ilmuwan Islam dahulu mereka proaktif. Sebab itu Imam Syafi'i ilmunya bukan sekadar ilmu fiqh, ilmu tafsir, ilmu lughah Arabiah, bukan sekadar itu. Tetapi Imam Syafi'i ilmunya merangkumi bermacam-macam cabang. Ilmu astronomi pun dikuasai oleh mereka, geografi pun dikuasai oleh mereka, ilmu tib, ilmu perubatan pun dikuasai oleh mereka. Ilmuwan kita sekarang ini, kalau PhD dia tentang usul fiqh sajalah. Kalau bidang tasawuf itu sajalah. Semakin mengecil, ilmunya semakin mengecil. Tetapi ulama dahulu ilmunya semakin lama semakin berkembang. Mereka menguasai dalam segenap bidang. Mereka lah ulama tasawuf, mereka juga adalah ulama fiqh. Mereka lah juga ulama tafsir, mereka lah juga ulama hadis. Kerana ilmu mereka jami'. Ilmu mereka itu meliputi pelbagai cabang. Tidak seperti ilmuwan kita sekarang. Sebab itu bila kita tak pernah dengar, sekali-sekali kita dengar, semuanya melompat. Semuanya terkejut, semuanya kata, wah tak pernah dengar. Ini ilmu sesat, ilmu apa segala macam, tak pernah dengar pun ini. Inilah dia kelemahan umat Islam. Kelemahan ulama-ulama kita. Yang tidak membuat kajian-kajian terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan. Allah Taala telah dalam wahyu-wahyu Allah Taala dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sepatutnya bila kita dengar hadis seperti ini, kita bangunkan kepada pemerintah, ayo galakkan kepada umat Islam, generasi muda untuk mempelajari tentang perubatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah pasti benar. Benda ni mesti betul, mesti tepat, takkan salah. Jadi kalau umat Islam gunakan benda ni, kaji balik tentang madu, kaji balik tentang hijamah, kaji balik tentang habbatus sauda, kaji balik tentang zaitun, kaji wattini wazzaituni. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sebut wattini wazzaituni? Kenapa ada surah An-Nahli? Kalau umat Islam cendekiawannya fokus kepada perkara ini, dibangunkan
ya, melahirkan saintis-saintis Muslim, saintis-saintis yang berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, buat ya produk-produk ubat-ubatan berasaskan kepada madu. Ya, buat ubat asasnya ialah madu. Kemudian dicampur dengan pelbagai, itu kena ya orang yang mahir lah, ya. Orang yang mahir untuk sukatan-sukatan ini ya digabungkan, ya. Buat ubat-ubatan yang berasaskan habbatus sauda, buat ubat-ubatan yang berasaskan minyak zaitun, buat ubat-ubatan yang berasaskan ya makanan-makanan sunnah yang lain. Subhanallah. Ya. Saya pernah berjumpa seorang sahabat ya daripada Afrika, ya. Dia cerita bahawa ya di sebuah negara di Afrika tu, ya, hospital dia tu ya ubat-ubatannya semuanya berasaskan madu. Ya, kalau orang ni sakit ni, ya ubatnya madu campur dengan ni, ya. Kalau orang ni sakit ini, ya buat madu campur ini, ya. Asasnya ialah madu. Subhanallah. Ya. Sekarang ini, ya, di Rusia, ya, orang gunakan ya madu tu, ya, untuk apa tu? Yang orang lelaki, orang lelaki. Orang perempuan tu yang dia scrub. Saya pun tak mesti, sebagai ya. Inilah. Ya. Diletak ni madu, masker tu, ya. Dia orang bukan Islam, orang Rusia, ya, tetapi percaya dengan ya kehebatan madu ni. Dan satu lagi, ya, madu ni sebenarnya ya, boleh dijadikan sebagai bahan pengawet, ya. Jadi subhanallah, kenapa tidak buat kajian? Itu persoalannya, ya. Jadi ya supaya kita tidak tertinggal mundur, ya. Jangan kita tinggalkan agama, nanti kita akan tertinggal mundur. Kita nak maju, ya, kalau negara kita nak maju, kepada pemerintah sekarang ini yang memerintah Malaysia nak maju, ya, kembali kepada Al-Quran dan juga kembali kepada ya hadis-hadis Nabi SAW. Buat kajian, insya-Allah ya kita akan terkedepan dalam soal perubatan ini, saya yakin. Ini belum lagi ma'u zamzam lima syuribalahu. Ya, hadis Nabi SAW, air zam-zam tu mengikut ya niat, ya, ketika kita minum ya air zam-zam itu, ya, kalau kita niat ya nak kenyang dapat kenyang, nak hilang dahaga dapat hilang dahaga, ya, kalau kita mempunyai hajat-hajat tertentu mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat air zam-zam yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, keajaiban sehingga sekarang yang tidak pernah kering, walaupun ya dunia ya panas macam mana, kemarau macam mana, ya, bumi Arab tu penuh dengan gurun-gurun ini, tapi air zam-zam tidak pernah putus. Masya-Allah. Allahu Akbar. Jadi ya sahabat-sahabat sekalian, ya, kita janganlah jadi tukang sorak apa semua tu. Ayo, inilah masanya untuk kita nak bangkit semula. Kita bangkit ya untuk ya memajukan negara kita, tapi dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya agama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada orang-orang yang bertanggungjawab, orang-orang yang diberikan amanah, ya, untuk ya menunaikan amanah ini, ya. Galakkan, ya, semarakkan ya kepada ummah ini, ya, untuk kembali kepada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW dalam setiap bidang. Kalau kita nak ekonomi kita maju, ya, ikut ekonomi yang diajarkan oleh Allah dan juga Rasulnya SAW. Kalau kita nak maju, ya, maju yang berasaskan apa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW. Insya-Allah apabila kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada umat Islam. In tansurullaha yansurkum. Sekiranya kamu membantu agama Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah Subhanahu wa taala akan membantu kehidupan kamu, akan membantu ya urusan dunia kamu dan segala-galanya, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi inilah ya kita kena ambil lah supaya umat Islam ya jangan kecil-kecil. Kadang-kadang bila kata daripada Quran orang buat tak pandang, ya. Minyak zaitun ni cerita dari Quran orang tak pandang. Bila hadis Nabi mereka buat tak macam tak pernah dengar. Ya, tapi cuba kalau cakapnya doktor daripada bukan orang Islam. Wah, semua seolah-olah angkat ya, pakar ini semua angkat, ya. Ni minyak zaitun ni baik, baru jumpa sedangkan sebenarnya ya baru-baru ini ya Mardi ada buat kajian tentang apa tu ya, halia yang hitam tu apa? Kunyit hitam ya, kunyit hitam ya.
Kemudian ya kunyit hitam ini kehebatannya, kebaikannya boleh ya merawat penyakit itu ini dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Syabas saya ucapkan kalau ada orang yang bekerja di Mardi tu ya, saya ucapkan tahniah, syabas. Ya, begini lagi yang kita nak. Ya, sedangkan kunyit yang ada di belakang rumah kita harganya mahal ke murah? Murah aja. Ya, tak payah belanja besar-besar ini, tetapi kehebatan kerana ini adalah produk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Taala yang tumbuhkan apa tu halia ke apa tadi? Kunyit. Ya. Kunyit tu ya, ada kunyit hitam ya. Saya pun tak pernah nampak lagi kunyit hitam tu. Ya, tapi ya dengan kajian itu apabila dikaji, itu maksud saya ya. Apabila ya ilmuwan-ilmuwan ya baliji-baliji kita ya pakar-pakar pemakanan kita ni buat kajian ya, apa yang ada di keliling kita, apatah lagi apa yang disebut oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu akan mengangkat martabat jauh yang sangat hebat. Ya, siapa sangka ya makanan belakang rumah ya, apa tadi kunyit ya, kunyit hitam, kunyit yang kuning tu pun ya sangat dahsyat dia punya ya manfaat dia. Ya, benda yang murah ya, tanaman belakang rumah ya, siapa sangka ya bila dibuat kajian ya, ia adalah penawar kepada penyakit yang besar-besar tu ya. Rujuk baliklah ya kat Mardi, kat apa ni bahagian apa tadi kunyit hitam tu ya. Subhanallah, ini baru satu ya, mungkin yang lain-lain lagi ya. Dan saya yakin ya kalau sekiranya madu itu ya diteliti, dibuat kajian ya, pakar-pakar semuanya ya tumpu kepada ya kehebatan madu ini, subhanallah, dia akan menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa dan pasti akan mengangkat nama ya negara kita ya apa ni di persada dunia. Ya. Jadi kita sekarang ini teraba-raba ya, apa yang kita nak buat, sedangkan khazanah ya apa ni perubatan khazanah makanan-makanan ya, kita ni kaya dengan serainya, kaya dengan apa tadi kunyitnya, kaya dengan apa lagi halianya ya, bahan sekeliling kita ya, apatah lagi ya ditambah dengan ya yang disebut oleh Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah masanya untuk kita ke depan. Kita tak payah tercari-cari benda yang lain. Benda tu semua ada di keliling kita. Allah Subhanahu wa taala dah anugerahkan kepada kita. Tinggal tunggu untuk kita ya bangkit, ya umat kita bangkit, negara kita bangkit. Pemimpin-pemimpin cukup ya daripada bergaduh sana sini, tuding menuding ya, songlap duit sana sini, dah tutup ya. Kita sekarang fokus untuk nak bangunkan umat kita. Ya, inilah masa untuk kita nak mengangkat ya martabat ummah kita dengan pemimpin yang baik ya, dengan rakyat yang memberi sokongan. Insya-Allah kita akan menjadi ya sebuah ya apa ni negara yang terkedepan lagi. Oi, cerita ceramah pula ni. Tapi itulah hasrat kami sebenarnya sahabat-sahabat ya. Benda dah kat depan mata dah ya, hadisnya sudah ada. Kalau Allah Taala beri apa usia muda ni, rasanya nak je ya. Saya nak sambung ya, saya dulu belajar sains ya, saya ambil apa ni aliran sains dulu tingkatan form 4 dengan form 5 ya. Rasanya rasa nak belajar balik rasanya ya, untuk ya nak pelajari ya apa ni khazanah-khazanah yang Allah Taala beri ya kepada umat Islam kita ni. Cukup ya negara Qatar, negara Saudi, Bahrain dan sebagainya ya, Allah Taala beri ya dengan kekayaan minyak sahaja ya. Subhanallah. Ya, mereka sekarang ini ya, terutama Qatar sekarang ini subhanallah telah mempamerkan keindahan Islam. Masya-Allah. Ya, itu yang kita nak ya, dengan ya kekayaan kita ni bukan untuk kesenangan peribadi, tapi kekayaan ini untuk kita nak pamerkan keindahan dan kehebatan Islam. Ya, bagaimana Islam ya ini ya mampu untuk menjadi pemimpin kepada dunia ini. Ya, insya-Allah apabila kita kembali kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis ya, dah pukul 11 dah ni. 10.30 dah. Ya, saya nak buktikan ya hadis tentang perkara ni ya, madu, bekam dan sebagainya ya, ada ya, di dalam ya hadis-hadis sahih ya. Antaranya
sami'tu Anas ibn Malik yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ya, kedudukan hadis ini sahih, akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahhahal Albani riwayatut Tirmizi wa Ibnu Majah fi Sahihil Jami'. Ya, jadi kedudukan martabat hadis ini adalah hadis yang sahih. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ma marartu lailata usriya bi mala'in illa qalu ya Muhammad mur ummataka bil hijamah. Ya, setiap kali aku melalui sekelompok orang pada malam ya Isra, ya, ketika Nabi SAW diperjalankan ya Isra dan Mi'raj, pasti mereka berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Ya, kan waktu Isra Mi'raj tu ya Nabi SAW bertemu dengan Nabi itu, Nabi ini, Nabi Musa, Nabi Harun ke Nabi Ibrahim, Nabi apa semua. Ya, setiap ya bertemu dengan Nabi-Nabi ini, ya Nabi ini berkata, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka, ya perintahkan kepada umatmu ya bil hijamah, untuk ya berbekam, untuk berhijamah. Nampak ya? Dan kategori hadis ini adalah hadis sahih. Ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka bil hijamah. Ya, tengok ya. Pemahaman orang ya. Orang bila dengar hadis macam ni ya, termasuklah ya ilmuwan kita ya. Oh, tapi itu kena begini. Adalah ulasan-ulasan dia. Ya. Tapi ya itu zaman dulu penyakit tak complicated ya. Sekarang ini tak sesuai ya. Ini semua ya tanda-tanda orang yang tidak seolah macam tak suka ya, seolah macam memperlekeh pula ya. Apakah ya hadis-hadis Nabi SAW hanya sesuai pada satu zaman, tidak sesuai kepada zaman-zaman yang lain? Apakah kalamullah dan juga kalam Rasul SAW hanya sesuai di zaman-zaman dahulu? Ya, dalam keadaan dunia yang seperti dululah ya, tidak ada kemajuan sains dan teknologi, itu baru Islam sesuai. Apabila sudah berkembang sains dan teknologi ini, seolah-olahnya Islam itu tidak sesuai. Hadis-hadis Nabi SAW tidak sesuai. Hijamah berbekam sudah tidak sesuai. Berubat dengan madu ya tidak sesuai lagi. Berubat dengan ruqyah tidak sesuai lagi. Berubat dengan habbatus sauda, berubat dengan watini wazaitun sudah tidak sesuai lagi. Apakah begini kefahamannya? Ya. Sepatutnya kita ya bangkitlah, dah banyak hadis dah ni ya. Hadis-hadis yang sahih, ya, itu belum dalam Quran lagi ya. Mengapa kita masih menuding-nuding lagi ya? Masih lagi ya melihat, tunggu dan lihat. Ya, sedangkan umat-umat yang lain mereka berlomba-lomba. Mereka mengkaji, mereka percaya bahawa apa yang disampaikan oleh ya nabinya orang Islam, iaitu Nabi Muhammad SAW, pasti benar. Contohnya orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi dipercaya dengan hadis Nabi SAW bahawa ya nanti di akhir zaman ya mereka terselamat kalau mereka bernaung di satu pohon, pohon gharqad ke, gitu lebih kurang ya. Pohon gharqad ya. Kemudian orang-orang Yahudi buat apa? Ya, orang Yahudi pun tanam ya pohon gharqad ini ya, kerana ya dalam hadis itu dah disebut ya dia akan menyelamatkan ya, akan menyelamatkan daripada ya kena bunuh, kena apa semua tu ini ya. Mereka percaya ya, mereka percaya ya, tetapi mereka
sembunyikan kebenaran Nabi SAW. Itu orang-orang Yahudi, ya, mereka tahu, ya, Nabi akhir zaman, Nabi yang terakhir apa semua, dia tahu Nabi Muhammad SAW, tapi disembunyikan, ya. Mereka dalam diam-diam, kita saja yang makan ubat-ubatan, ya, tapi mereka diam-diam, mereka mengamalkan, ya, apa yang disampaikan oleh Nabi dan juga Rasul dan juga di dalam Al-Quran. Mereka percaya, ya. Contohnya, ya, di dalam hidangan mereka, bila ada tetamu datang ke rumah mereka, ya, mereka nak hidangkan makanan, hidangan apa yang, ya, dihidangkan awal. Ni orang Yahudi, tengok, ya. Mereka akan hidangkan apa? Buah dulu. Mereka keluarkan buah dulu, ya. Kalau ada apple, dikeluarkan apple. Kalau ada anggur, ya, dikeluarkan anggurnya. Buah-buahan dulu. Maknanya tetamu tu, ya, diberi makan buah dahulu. Itu betul. Ya, mengikut kaedah yang diajar oleh Nabi SAW, makan buah dulu, ya. Jangan makan buah selepas daripada makan, ya. Tapi bara dia mengajar, ya, makan buah apa semua selepas makan. Kononnya apa? Cuci mulut katanya, ya. Tak betul, itu tak betul. Yang betulnya maknanya kita makan sebelum mula makanan lain, kita hidang dulu buah-buahan, ya. Mereka mengamalkan apa daripada apa yang dikatakan oleh Allah, apa daripada Rasul, apa daripada Rasulullah SAW, ya. Hidangkan buah-buahan tu dulu. Tapi kita ni katakan di sebaliknya. Sebab tu umat Islam, ya, kita ni sebenarnya banyak, ya, kesihatan yang betul mereka amal, tapi kita sebaliknya. Itu kata benda ni sebaliknya. Jadi umat Islam, ya, kalaulah Rasulullah SAW diingatkan, ya, setiap kali Rasulullah SAW dalam peristiwa malam Al-Isra' tu, ya, mereka ingat kepada wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Bukankah kalian semua umat Nabi Muhammad SAW? Tidakkah kalian umat Nabi Muhammad SAW? Kenapa kalian kata, ya, setiap sunnah Nabi itu waktu itu saja? Ya, bukan zaman sekarang. Tidakkah kalian ingat hanya Rasulullah SAW saja yang akan selamatkan kita kesusahan besok hari di akhirat kelak. Di pada mahsyar besok yang selamatkan kita ialah Rasulullah SAW. Kalau kalian, ya, boleh menolak setiap sunnah Nabi, kata tak relevan zaman sekarang. Ya, sedangkan apa yang dipesan kepada setiap Nabi waktu Isra' ni, wahai Muhammad, maka apa yang diminta hendaklah kamu, minta kepada Rasulullah SAW, suruhlah umatmu berbekam. Umatmu, mana kalian adalah umat Rasulullah SAW. Kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa tu. Jangan kalian lupa bahawa kalian adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian tidak memandang apa benda yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kalian pandang, ya, tak penting, ya, apa yang disampaikan Nabi tentang kisah tak penting, ini tak penting, ya. Kalian menggelakkan, kalian ketawakan, kalian mempelekehkan, ya. Kalian tidak faham seolah-olah apa yang disampaikan oleh Allah dan juga Rasul, ya. Takut-takutlah kalian semua kepada Allah. Takut-takutlah kalian besok hari Nabi pun tak pandang kita semua. Takut. Lebih baik, ya, kalau ini pada Rasulullah SAW, lebih baik kita menjadi, ya, kalau kita lihat, ya, pengorbanan Rasulullah SAW, sanggup berlapar, dahaga dan sebagainya. Beza dengan ulama sekarang. Dengan kereta mewah, dapat duit mengajar, sudah balik. Apa masalah masyarakat, lantak. Ya, itu yang kita nak beritahu sekarang ni, ya. Ingat, berapa ramai dah orang sekarang ni semua sakit. Apabila manusia tinggalkan setiap sunnah Nabi Muhammad SAW itu, setiap sunnah, ya, setiap perbuatan sunnah Nabi itu ialah penawar. Ya, kalau kita nak masuk ke dalam tandan, masuk kaki mana, keluar kaki mana, cara buang air kencing berdehem. Apabila manusia tidak berdehem, tengoklah akibatnya berapa ramai penyakit kenciman, penyakit karang dan sebagainya. Puncanya kamu tinggalkan berdehem tu sendiri. Sebab sunnah Nabi tu, setiap perbuatan sunnah Nabi tu tidak pernah sia-sia. Itu semua adalah nilai-nilai perubatan. Tak tu saya kata tak sama, ya. Dikatakan perubatan cara luar tak sama dengan cara sunnah Nabi SAW. Setiap perbuatan sunnah Nabi itu adalah perubatan. Itu ada apabila umatnya abaikan setiap sunnah, ya. Setiap perbuatan sunnah Nabi, cara makan, bagaimana cara Nabi. Nabi ajar kita makan macam mana. Ya, supaya apa? Ya, kenapa? Ya, bahkan tu duduk sunnah Nabi itu. Kenapa perut ini? Kenapa tidur? Ya, tidur tu kenapa tidur diajar Rasulullah SAW, bukan tidur melentang dan sebagainya. Itu semua adalah nilai-nilai perubatan. Itu betul Islam itu mencegah lebih baik daripada merawat. Ini dia, ya. Jadi kena ingat, ya, diingatkan, disampaikan pesan
kepada supaya Rasul SAW dipesan kepada umat Nabi Muhammad SAW, berbekamlah kalian. Berbekam itu adalah salah satu penyembuhan yang telah dijamin oleh Allah, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung hadis wa ruwiya Tirmizi fi jami'ihi min hadis Ibni Abbas hadzal hadis wa qala fi alaika bil hijamah ya Muhammad. Dalam riwayat Tirmizi pula, dalam hadis yang sama tu tadi, disebutkan lafaz alaika bil hijamah ya Muhammad, hendaklah engkau wahai Muhammad amalkan, berpegang dengan hijamah bekam ni, berbekam, kata para nabi yang ditemui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaika bil hijamah ya Muhammad, hendaklah engkau berhijamah ataupun berbekam wahai Muhammad. Wa fi sahihain min hadits Tawus an Ibni Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa a'tal hajjama ajrahu. Di dalam sahih Bukhari dan juga Muslim. Ini disebut dalam Bukhari dan Muslim, dua-duanya sahih, min hadits Tawus, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Tawus an Ibni Abbas, diambil daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dibekam, Nabi dibekam, wa a'tal hajjam, hajjam ni maknanya tukang bekam, hajjam, ihtajama berbekam, wa a'tal hajjam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beri kepada tukang bekam itu ajrahu, upahnya. Jadi hadis ini adalah hadis sahih, akhrajahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Jadi dah tak boleh nak dipertikaikan lagi tentang keabsahan hijamah ini. Cuma yang perlu dilakukan ialah diperbaiki lagi. Kalau dahulu menggunakan kaedah pakai tanduk lah, pakai kaca yang kemudian pakai tiup dengan mulut, cara-cara yang kurang bagus, apa salahnya datang pakar-pakar engineer dan sebagainya, buat peralatan seperti berbekam ini yang menepati kaedah bekam itu untuk nak memudahkan ummah. Kemudian SOP-nya dijaga, penjagaan darah-darah, cara buang darah itu ikut SOP yang ditentukan. Insya-Allah bekam ini akan mampu dijulang, diangkat martabatnya setanding, seiring dengan perubatan-perubatan moden. Macam orang nak berbekam pun dia ada ilmu, kena ada ilmu juga. Kalau macam kita kata, kalau kita dekat Indonesia tu, sebelum dia buat bekam, dia akan tengok kesihatan seseorang dulu. Dia akan pastikan keadaan kesihatan seseorang sebelum dia buat bekam kepada orang tu. Bukan dia terus bekam, tidak. Dan dia tanya, dah minum, dia tanya, lepas bekam ni apa nasihat dia. Dia bukannya ni, dia ada, dia ikut peraturan diajar oleh Rasulullah SAW sebelum bekam buat apa, dan macam mana syarat-syaratnya. Semua dia akan ikut. Jadi kalau ni jumpa, bila dia nak cek sebelum dia bekam, dia akan cekkan kesihatan seseorang tu dulu sebelum berbekam. Sebab itulah perlu dibuat penelitian, kajian. Bekam ini kata ulama-ulama dibahaskan oleh Ibnu Qayyim, sebenarnya perbahasannya panjang lagi. Imam Ibnu Qayyim menyatakan, bekam ini sesuai kepada orang yang menghadapi gejala darah yang panas, darah yang bergejolak, tubuh badannya panas, jadi maknanya unsur-unsur racun, unsur-unsur yang tidak baik, zat-zat yang tidak baik itu banyak di dalam tubuhnya. Maka yang paling baik untuk orang yang mizaj dia itu panas, rawatan yang paling baik ialah mengeluarkan darah melalui hijamah, melalui bekam. Jadi maknanya suhu, keadaan pesakit itu dia mengalami gejala panas dalam tubuh badan dia, mizajnya panas.
maka dirawat dengan dengan bekam ini. Kalau tubuhnya sejuk, kalau seseorang yang sakit, mizaj dia sejuk, maka rawatan yang paling tepat ialah menggunakan habbatus sauda. Jadi bukan semuanya diborong. Bukan semua diborong. Kalau habbatus sauda, tak kira sakit apa, semua diborong dengan habbatus sauda. Kalau dengan madu, semuanya diborong dengan madu. Tidak, jadi kalau yang bermizaj panas, yang bagus, kalau dia mizaj panas tapi gejalanya tu gejala yang ringan, seperti orang demam. Orang demam badannya panas, maka cukup seperti hadis Nabi SAW, fa'abriduha bil ma. Maka sejukkanlah dengan air. Tetapi kalau demam dia tu panas, dia tidak baik dengan kaedah air, maka antara kaedah yang bagus untuk nak menurunkan kepanasan, mizaj yang panas, ialah dengan berbekam, iaitu dikeluarkan darah itu. Tetapi kepada orang yang berdarah sejuk, rawatannya lain. Boleh menggunakan habbatus sauda, boleh juga menggunakan madu, sebab sifat madu tu bila kita konsumsi, dia akan menghangatkan badan kita. Dan boleh juga madu ini dia akan membuang, bila kita makan madu tu, nanti kita akan keluar najis banyak, dengan keluar najis tu, dia akan meredakan, menurunkan kepanasan dalam tubuh. Bila racun tu keluarlah. Bila kita macam kita muntah, bila kita berak, cirit-berit, ni saya cakap tentang perubatan sunnah. Kalau perubatan sunnah itu tanda racun-racun tu yang menyebabkan badan kita panas, mana Allah Ta'ala keluarkan secara semula jadi. Sebab itulah kita umat Islam, kita belajarlah sedikit tentang ilmu perubatan sunnah. Kalau kita tinggalkan benda ni, ini yang kita menjadi manusia yang tertinggal. Sebab ingat, ini nilai kesihatan dalam keluarga kita. Islam tu mencegah lebih baik daripada merawat. Jangan kita sekarang ni kita ketawa, kita main-mainkan orang, kita apa yang kita sampaikan ni rasa sesuka hati kita nak gelak dan ketawa. Sedang ini soal kesihatan, semua manusia kena ambil tahu tentang kesihatan. Sebab kalau kita tinggalkan ilmu kesihatan yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW, habis keciciran kita. Jadi sebab itulah kita belajar bagaimana titik bekam yang diajar oleh Rasulullah SAW. Titik bekam, sebab tu saya akan kongsikan macam mana rahsia kehebatan madu tu sendiri, mengeluarkan orang yang eczema tu macam mana. Bukan semuanya sepanjang masa dengan madu je, tidak. Ada waktu tertentu dan ada sukatannya, mesti dirawat dengan antu dan sebagainya. Kalau orang yang bekam, macam mana pula? Saya akan beritahu. Sebelum orang yang kalau ada tanda macam ni, jangan terus dibekam. Maknanya dirawat dulu, apa yang bonggol dia tu ada. Terlepas dirawat, baru dibekam. Bukannya terus dibekam. Kita kena faham benda tu supaya martabat, sunnah Nabi Muhammad SAW, perubatan sunnah ni dipandang. Dipandang di luar sana. Supaya satu perubatan yang dianggap Islam ini pun ada perubatan subhanallah. Melibatkan, kalau orang kata inilah perubatan sunnah, inilah perubatan yang paling kata murah lah sebenarnya, lebih selamat. Dan Masya Allah kalau orang tahu kaitan dengan darah ni, bukan boleh buat main-main. Sebab tu kalau Ustazah nak ceritakan kehebatan sunnah Nabi Muhammad SAW ini, relevan merawat penyakit-penyakit moden. Kenapa saya cakap dia tu? Saya kata jumpa Ustazah supaya you all semua ni nampak. Bukannya kena bayar pun jumpa Ustazah, bukannya kena apa pun. Sebab apa? Ustazah nak tunjuk kebenaran bila kita kembali dengan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW ini, kita akan yakin ya Allah, benarnya Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran, dan untuk terakhir saya nak berikan satu hadis lagi, dan kategorinya pun hadis sahih. Saya tak tahulah kalau ummah masih duk pandang lagi. Dah dipaparkan dengan hadis sahih pun, tahunya nak kecam je, tapi nak beramal tu payah sangat. Jadi yang macam ni patut dah tinggal lah. Kita dah tak boleh lah nak tunggu gerabak yang macam dulu lagi. Tahunya nak tuding salah orang gitu. Ini zaman untuk kita nak pacu lagi. Zaman untuk kita nak daulatkan umat Islam, negara kita. Negara kita kaya dengan bahan-bahan ni semua. Murah saja. Bukannya mahal, tak perlu mahal-mahal pun.
benda yang ada di keliling kita. Ayuh, ya, semua ya umat Islam ya di negara kita diterajui oleh ya pemimpin yang fresh, yang baru, ya. Ayuh kita bangun, kita basmi kemiskinan, ya. Sebabnya inilah yang menyebabkan ya umat Islam ya dipandang rendah, dipandang hina dan sebagainya. Maka tidak ada cara yang lain melainkan kita harus bangkit semula, ya. Tunjukkan ya hanya dengan Islam, hanya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataqaddamu, kita akan maju, ya. Tapi kalau kita tarakal muslimuna adyanahum, ya, maka kita akan fata'akharum. Ya, kalau orang Islam tinggalkan agama, tinggalkan Quran, tinggalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fata'akharu, maka akan tertinggal jauh, dihina oleh semua bangsa, semua satu negara, satu dunia ni. Ya, tapi kalau kita balik semula kepada agama, insya-Allah fataqaddamu, anda akan maju. Hadis yang terakhir, wa fi sahihaini aidan an Humaid ibn Tawil an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'aini min ta'am wa kallama mawalihi fa khaffafu anhu min daribati wa qala khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Ya. Di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim, ya, Bukhari dan Muslim lagi, ya. Ada hadis yang diriwayatkan daripada Humaid ibn Tawil daripada Anas, ya, diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam oleh Abu Tayyib, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dibekam oleh ya seorang sahabat bernama Abu Tayyib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar ia diberi upah 2 sa', ya, bahan makanan, ya. Nampak, ya? Maknanya ambil upah daripada ya pekerjaan bekam dan sebagainya, itu halalan thayyibah, dia dibenarkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang membantu untuk menurunkan beban daribah, ya, orang tersebut. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, khairu ma tadawaitum bihi al-hijamah. Sebaik-baik cara merawat bagi kamu adalah berbekam, ya. Cara perubatan yang terbagus, kata Nabi, terbaik, ya, khairu ma tadawaitum bihi, ya, sebaik-baik kaedah, sebaik-baik cara, sebaik-baik perubatan yang kamu kena gunakan, ya, untuk merawat penyakit, ya, ialah ya al-hijamah, yakni berbekam. Subhanallah, ya. Jadi bekam ini, ya, adalah ya salah satu wahyu daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur kata mengikut hawa nafsu, melainkan itu semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, datang daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ya dalam hadis-hadis yang kita bincangkan tu tadi, ya, bagaimana ya Nabi diperintahkan mur ummataka, ya, perintahkan kepada umatmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hijamah, untuk berbekam. Ya, jadi bekam ini adalah ya perintah daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah daripada nabi-nabi dan juga rasul-rasul yang terdahulu, ya, untuk ya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menggunakan bekam, salah satu ya sebagai sumber ya penyembuhan di dalam penyakit. Ya, bayangkan sahabat-sahabat, ya, sebagaimana ya di Indonesia tu, ya, mereka buat di bangunan yang yang kita kata canggih jugalah, ya, moden, canggih, ya, dengan SOP dia, cara masuk semua dicek, apa segalanya, semuanya mengikut SOP, kebersihan dia, ya, darah tidak dibuang merata-rata, ada plastik pun ada warna-warnanya, ya. Masya Allah, sampai bila kami belajar tu, sampai ke tahap tu, ya, plastik sampah pun ada warna, warna ni untuk tujuan ni, warna ni untuk tujuan macam tu, ya. Kemudian ya sampah-sampah darah yang dikumpulkan tu, ya, akan dikumpulkan dan akan diangkut, ya, dibuang, ya, dengan kenderaan tersendiri ke satu tempat yang dikhaskan oleh kerajaan dia sendiri. Ya, bukan main buang-buang tong sampah macam tu. Ya, kita akui barangkali ya praktikal tentang bekam, ya, ikut orang-orang terdahulunya barangkali kurang
kurang bersih. Tapi bukan bermakna bila kurang bersih, peralatannya tidak disteril, ya, tidak canggih dan sebagainya, kita ya kita kecam, kita apa, ya, kalau dulu digunakan api lagi, ya, digunakan api tu, ya, untuk nak ni, ya, tak apalah, itu cara-cara lama, ya. Jadi tujuan kita jangan kecam, ya, tetapi ya ini tugas, ya, ilmuwan-ilmuwan kita. Kalau kita rasa kita ini cendekiawan, ya, kita saintis dan sebagainya, ayo kita bangunkan, ya, benarkan, ya, kalam Nabi SAW, buktikan bahawa, ya, bekam ini adalah salah satu, ya, contoh pengubatan yang, ya, sangat hebat, ya, dan, ya, melalui pembacaan-pembacaan dan juga dalam kursus itu disebutkan, ya, sekarang ini orang-orang bukan Islam sudah mula meneliti tentang al-hijamah ini. Ya, mereka membuat penelitian tentang bekam ini. Ya, apa kehebatan bekam, ya, setakat mana, lapisan mana yang dikeluarkan darah yang di bekam itu, apakah berbahaya kepada badan ataupun tidak, apakah, ya, darah yang keluar itu darah kotor ataupun darah-darah yang lain, ya, darah yang keluar itu bukan darah kotor, ya. Jadi apa yang, ya, penelitian yang mereka buat itu, ya, sebenarnya akhirnya mereka menerima, subhanallah, maha suci Allah, ya, ini adalah benar-benar, ya, pengubatan, ya, daripada Allah dan juga Rasul, pengubatan wahyu, pengubatan langit, ya. Kalau ini dapat dipraktikalkan, dapat dijelmakan dalam keadaan, ya, di satu hospital yang teratur, tersusun, cantik, ya, semuanya terjagalah SOP-nya, subhanallah, bukan saja SOP, ya, dalam bidang kesihatan, tapi SOP di dalam Islam tu sendiri. Maknanya tidak ada lagu-lagu, ya, diiringi dengan bacaan-bacaan Al-Quran, diiringi dengan selawat ke atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipasang, ya, hadis-hadis, ya, doa-doa, ya, bila nak berbekam, waktu sakit, waktu apa, dipasang dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang merdu, ya, kemudian dihiasi dengan bunga-bunga, dihiasi dengan bunga ros, ya, bunga ros itu sinonim dengan, ya, rohani, ya, roh-roh kita, wangi-wangian, dipasang dengan wangian, apa tu namanya, yang berasap tu apa? Wangian yang Arab tu, ya. Bakhar. Dipasang dengan bakharnya, masuk ke dalam hospital ini dengan wangian bakharnya, dengan hiasan pepohon-pepohonnya, makanan-makanan yang disediakan itu mengikut makanan-makanan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa contohnya? Diberikan talbinah, diberikan tharid, makanan-makanan tharid. Ini adalah makanan-makanan yang diajarnya oleh, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat baik untuk orang-orang yang sakit. Kalaulah ini semua dapat dijelmakan, insya-Allah, ya, orang-orang sama ada Islam ataupun bukan Islam, semuanya, ya, akan datang, akan hadir, akan menjenguk dan akan, ya, mau untuk berubat dengan, ya, perubatan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakan daya, ya, kami hanyalah, ya, seorang yang orang yang kerdil, ya, yang tidak ada, ya, daya dan juga upaya, ya, melainkan kami hanya mampu berseru, ya, kepada, ya, pemerintah, kepada orang yang berkuasa, kepada orang-orang yang ada kekuatan, ada wang ringgit dan sebagainya, ya, ayo kita jelmakan apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga dengan umatnya yang menjelmakan apa yang, ya, disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia realiti, ya, dan akhirnya umat manusia semuanya melihat, ya, keindahan Islam, ya, bagaimana Islam memaparkan satu perubatan yang sangat indah, yang berbeza dengan, ya, perubatan-perubatan yang lain, ya, zahiran wa batinan, zahirnya terawat, batinnya juga terawat, ya. Air mata penyesalan taubat kepada Allah akan menitis di pipi-pipi mereka, ya, dan mereka akhirnya akan tunduk sujud, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah dan pasrah kepada Allah, memohon keampunan kepada Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan-amalannya dan menjadi orang-orang yang, ya, mendapat mardatillah, keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekadar itu yang mampu saya sampaikan bersama dengan isteri saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.
Okey, nak ni. Okey ya, jadi kita dah dengar tadi, mudah-mudahan ya Allah membuka pintu hati kita semua. Kita belajarlah ilmu perubatan cara sunnah Rasul Sallam. Jadi insya-Allah ya, pesakit-pesakit sunnah ya, insya-Allah ramai yang tunggu sebab kita hari tu tertangguh disebabkan 2 tahun lepas semua PKP lockdown kan. Jadi cara perubatan kita pun cara lockdown jugalah ya. Jadi itulah ya, syukur kepada Allah Taala, insya-Allah kita akan belajar tentang buat sarit ya, makan masakan ya, sarit untuk orang yang sakit. Macam mana kita nak jadikan masakan sarit. Dan insya-Allah ya, kita akan belajar ya bagaimana nak katakan bawang yang mana yang sihat untuk kita makan. Sebab tu Allah Taala kata perhatikan ya. Jadi kita perhati, kita lidiki macam mana sukatan untuk talbinah ya, talbinah dan sebagainya. Kita nak buat ilmu praktikal. Insya-Allah saya akan buat ilmu praktikal semuanya secara percuma insya-Allah. Ya, jadi jangankan pula nanti ada orang menyamar sebagai ustazah. Dah lah TikTok pun ada orang menyamar sebagai ustazah. Lepas tu WhatsApp pun ada yang menyamar sebagai ustazah. Ya, minta duit orang, tolong ya. Ustazah tak pernah ada ambil duit orang ini semua. Tolong jangan terlibat. Jadi ustazah beritahu pada semua ya, kita belajar. Jadi semua pesakit-pesakit sunnah ustazah akan beritahu ya, supaya ambil peluang. Sebab ustazah nak bagi you all tahu ya, kenapa? Sebab ustaz kata jangan kita ajar ilmu tu di dalam live ni. Sebab dalam live ni ustaz tak benarkan ustazah. Ni kita terlupa nak terlupa cerita yang sikit. Cikgu sana cerita sikit kejap. Terakhir. Yang terakhir. Cerita sikit. Okey, jadi ustazah akan ajar juga ya, bila dalam kelas nanti ya, macam mana kita nak tahu ya, 1/3 untuk makan, 1/3 minuman dan 1/3 pernafasan. Macam mana cara ustazah boleh tahu ya, orang ni terlebih makan, terlebih minum dan pernafasan. Jadi ustazah akan ajar ya, supaya kita boleh tahu dalam tubuh badan kita ni apa yang kita terlebih. Jadi di mana yang kita, macam mana kita nak kurangkan. Badan kita panas saja, setiap hari saya rasa haus. Jadi sebab tu saya minum air. Jadi saya kata ini terlebihan air. Jadi bagaimana cara perubatan sunnah Rasulullah ya, mengatasi masalah orang yang dia terlampau panas, jadi dia kerap minum air sehingga dia bernafas lebih, dia terlebih minum. Jadi itu akan mendatangkan mudarat ya. Jadi benda ni akan mendatangkan mudarat. Jadi tolong saya ada kelas. Jadi akan mendatangkan mudarat. Bila datangkan mudarat, sebab tu ustazah akan ajar, bila kita dalam kelas ustazah akan ajar bahagian mana. Di sini kita akan belajar ya, apa dimaksudkan 1/3 makanan, 1/3 minuman dan 1/3 pernafasan. Sebab akan diajar kepada ya isteri-isteri di rumah. Jadi ya ustazah akan ajar bawa, kita boleh bawa anak, boleh bawa suami ya, supaya apa? Kita belajar dan kita praktikal dengan ahli keluarga kita. Dan disitulah ya, mudah-mudahan ilmu yang kami ada sedikit ni bermanfaat untuk kalian amalkan di dalam rumah dan sebagainya. InsyaAllah ya, jadi kita akan belajar. Sebab tu Sarit kita tak nak ajar orang kata ambil bawang, ambil ni, kita tak nak. Sebab kita nak ajar supaya kita tahu bawang mana yang katakan ini adalah bawang yang dimaksudkan. Maknanya bawang yang perubatan. Macam mana nak katakan bawang yang macam mana. Supaya apa, masing-masing tahu. Jadi kita tahu masing-masing. Jadi supaya kita mendapat kebaikan di dalam rumah kita, merawat mereka yang demam dan sebagainya. Jadi tak ada kita beli orang yang baru baik demam, kita bagi yang makan yang bukan. Jadi orang demam ni kena jaga bab makan dia ni, kena jaga betul-betul supaya dia bertambah sihat. Okey, yang sambung. Baik, dalam ni ya, ini ibarat ya perut kita ya. Jadi perut kita tu dibahagi ya kepada 3 ya. 1, 2, 3 bahagian ya. Jadi satu bahagian ya, katalah untuk makanan ya, thuluthun li ta'amik ya, wa thuluthun li syarabik ya, satu bahagian untuk minuman dan tinggalkan satu bahagian untuk lil hawa ya, untuk ya pernafasan, lin nafs ya, untuk pernafasan. Ataupun di sini ya, makanan ya 1/3 thuluth untuk makanan ya, thuluth untuk syarab, untuk air ya, tak kira lah air apa yang kita minum ya, air kosong ke air apa. Tapi ya hadnya mesti thuluth 1/3 dan thuluth ya 1/3 untuk linafsih ya, untuk pernafasan. Jadi satu bahagian untuk pernafasan. Jadi perut kita ya dibahagi kepada 3 bahagian. Jangan makan sampai kenyang. Ya, tidak diajar. Kalau makan kenyang bermakna perut kita dipenuhi makanan dan minuman, ruangan untuk pernafasan tu tidak ada. Ya, sebab itulah orang lama ya kata apa? Berhenti sebelum
Kalau Berhenti biasalah sebelum arwah ni kata kenyang. kan, makan ketiga lapar. Berhenti sebelum kenyang. Jadi orang-orang tua dulu kan, kalau belajar kita, maknanya betul juga benda tu. Maknanya petua dia makan betul-betul ketiga lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi nak ajar kepada kita ni, makan tu kita kawal sikit makan kita. Sebab apa? Ini yang kebanyakan orang sekarang masalah dia pernafasan. Bila pernafasan, jadi kena ada ilmu bagaimana untuk kita memastikan cara perubatan sunnah ni macam mana pula. Pandangan Ustazah 20 lebih merawat penyakit pesakit jadi bagaimana Ustazah boleh cam orang ni berlebihan air, bagaimana orang ni berlebihan soal makan dan sebagainya. Jadi supaya pernafasan itu tidak terganggu. Jadi kita kena ada ilmu benda ni. Betul lah kata-kata orang tua dan kalau tak silap saya Dr. Mahathir pun antara petua dia petua sampai umur dia panjang, sehat apa semua, dia teringat pesan ibu dia. Teringat pesan ibu dia supaya apa? Berhenti sebelum kenyang. Jadi kaedah itu sebenarnya betul. Bersesuaian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita makan tunggu kenyang. Tunggu kenyang baru kita berhenti. Itu salah, bermakna ruangan untuk pernafasan tu telah dipenuhi dengan makanan dan minuman. Jadi salah, formula tu salah. Dia tak jadi 1/3. Jangan pula 2/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman. Jadi penuh 3/3 dah. Untuk pernafasan dah tak ada dah. Jadi tak betul. Jadi yang betul ialah sama rata makanan, tak kira lah makanan apa, dengan buah ke, lauk dia ke, rotinya ke, nasi ke yang kita makan tu mesti dalam keadaan thuluth 1/3. Air, katalah kita air masak, dihidangkan teh pula lepas makan tu, ada teh panas tu, jadi apa air yang kita minum pun mestilah thuluth 1/3 sahaja dia punya ruangan dia, dan biarkan 1/3 untuk nafas. Jadi makan jangan sampai kenyang. Jangan sampai terasa kenyang baru berhenti. Bermakna itu dah salah dah kaedah makan dia. Tidak menepati apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kaedah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan lebih sihat, umat kita akan lebih sehat sejahtera. Dengan kesihatan itu akan memudahkan untuk kita beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah besok kita ada belajar lagi ilmu tentang perubatan cara sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada orang tanya kadang-kadang dia dah jaga makan dan minum kenapa nafas dia tak baik. Jadi itu ada kena jumpa ustazah. Ustazah ada jawapannya. Jumpa ustazah supaya anda menampak kebenaran kehebatan perubatan cara sunnah Rasulullah SAW merawat penyakit moden dan bagaimana benarnya Allah, benarnya Rasulullah SAW. Sekian daripada Ustazah dan Ustaz. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Allah.